بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita berada pada halaman 499. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah pun kita selesai melihat kepada surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, dan pada hari ini kita berada pada surah baru bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Selamat raya. Ya, selamat raya. Masih ada lagi Ustaz ya. Masih lagi Syawal. Masya-Allah ya. Kita bersyukur pada dah 499 Ustaz ya. Satu halaman lagi, besok kita akan menyusuri kepada halaman 500. Allah. Dan selepas itu 104 lah Ustaz ya, menuju ke penghujung. Dan bercakap tentang hujung ini bukannya kita sekadar nak ke hujung, tetapi kita nak bersyukur dengan rezeki 25 juzuk yang berlaku. Ada satu posting daripada Fadil Ustaz Fas kan, dalam FB saya ikut. Siapa maklumkan hari ni kita dah halaman begini, ada 100 lebih lagi. Ada satu komen daripada akak tu, puan apa saya lupa nama. Dia kata alangkah sedihnya kerana Ramadan baru berlalu ni, baru dia ikuti My Quran Time. Oh subhanallah. Tapi dah nak habis dia cakap. Dia nak habis. Tapi dalam kesedihan dia tu ada kesyukuran lah. Sebab Allah SWT pilih dia bersama untuk ada Quran Time. Masya-Allah. Jadi baru tahu. Jadi tak apa kak, puan-puan, abang-abang semua boleh tengok yang sebelum-sebelum ini daripada halaman pertama sehinggalah ke halaman yang sekarang inilah. Maknanya yang sebelum ni boleh ikuti, jangan biar terlepas. InsyaAllah. Just type sahaja halaman 1, halaman 2 di YouTube tersebut. Tuan-tuan akan dapat melihat daripada awal sehinggalah halaman 498. Alhamdulillah, itu adalah satu jariah lah Ustaz ya, daripada sumbangan tuan-tuan sekalian, daripada tenaga bahagian production lah Ustaz ya, yang pasukan di yayasan bekerjasama agar kita dapat mengambil manfaat setiap halaman ini diabadikan untuk anak-anak generasi akan datang. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman pertama, halaman 499 surah Al-Jathiyah. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita berbincang tentang sumber Al-Quran dan penegasan kewujudan Al-Khaliq, pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, serta keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 7 hingga 10 ancaman bagi mereka yang mendustakan ayat Allah dan balasan bagi mereka, dan seterusnya pada ayat yang ke-11 hingga 13 pelbagai kurniaan nikmat agung daripada Allah, iaitu Al-Quran, lautan, dan ditundukkan segala kebaikan alam untuk kepentingan manusia agar kita terus berfikir dan makin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 8 daripada surah Al-Jathiyah yang bermaksud berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita harapkan kita tidak lama berlutut. Kalau boleh kita tidak berlutut langsung di hadapan Allah. Allah izinkan dialu-alukan oleh para malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga, ke pintu syurga, sebagaimana dalam surah Az-Zumar yang telah pun kita baca sebelum ini. Jom kita sama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Faz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayah anda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di surah Al-Jathiyah, muka surat 499. Bukan muka surat 9, bukan 19, bukan 90. Yang dulu kalau di halaman 9 lambatnya nak habis. Sekarang ni ya Allah cepatnya. Cepat Ustaz. Dah nak masuk 500 lah. Ya. Allah. Dan kalau kita mengulang kaji ataupun belajar pun Ustaz ya, dia cepat sangat dia pasal surah pendek-pendek kan. Tutup ya. Dia ayat dia pun macam tu juga bertubi-tubi. Allah Ya. Akbar. Masya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu taala terus memasukkan kita dalam senarai orang yang dapat bersama dengan My Quran Time sehinggalah ke ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Surah An-Nas nanti ya, amin ya rabb. Kita mula dulu bacaan kita ayat pertama sehingga ayat yang ke-8. Kita cuba dengan bacaan murattal nahwan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa wa ma السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 daripada surah Al-Jathiyah. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah, masya-Allah ya, bila kita dapat membaca dengan perlahan-lahan ini Ustaz ya, kita dapat mengikuti satu demi satu dan kita pun perasan bahawa seperti sama ada kesamaan dengan surah Ad-Dukhan sebelum ini. Sebenarnya ada 7 surah Al-Hawamim. Hawamim ini maksudnya ialah surah yang bermula dengan hamim, huruf muqattaah yang kita tidak tahu apa maksudnya, tapi selepas daripada huruf muqattaah itu dengan sikap kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat ilmu yang pelbagai, hikmah yang pelbagai daripada al-Quran yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya ialah merendah diri, bukannya menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surah Al-Jathiyah ini maksudnya berlutut di hadapan Allah, ini peristiwa di akhirat maksudnya. Maksudnya ini adalah satu azab. Ini adalah satu hukuman kepada mereka yang mendustakan ayat Allah di akhirat. Azabnya di akhirat. Kalau surah Ad-Dukhan yang kita sudah bincang, yang sudah pun selesai semalam ataupun sebelum ini, kita berbincang tentang apakah azab ataupun ancaman di dunia Ustaz. Betul. Itu bezanya ya. Dukhan azab di dunia, dan apabila sampai di akhirat ini adalah Al-Jathiyah. Jadi kita akan melihat sama-sama. Dalam ayat yang kedua Allah menyatakan tanzilul kitab minallahil azizil hakim, iaitu diturunkan al-Quran ini sebagai sumber perlembagaan. Allah menggunakan perkataan al-kitab itu sesuatu yang tertulis, termaktub sebagai perlembagaan daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nak ceritanya ialah siapa yang bersama dengan al-Quran Ustaz ya, mesti bersama dengan Al-Aziz. Mesti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah memang Maha Perkasa. Dia tidak memerlukan bantuan sesiapa untuk mentadbir alam ini, untuk menang. Dan siapa yang bersama perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengikuti kepada al-kitab ini, tentu akan dapat bantuan daripada Al-Aziz dan juga menjadi bijaksana Ustaz. Ya, bijaksana berbanding dengan kita mengeluarkan falsafah, berfikir tinggi-tinggi pun akhirnya berselirat juga. Akhirnya kerana apa? Kerana bijaksana itu hanya sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada pemikiran kita semata-mata. Allah menyatakan pada ayat yang ketiga, 4, 5 tentang tahap-tahap bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Pada ayat yang ketiga, inna fis samawati wal ard, pada pelbagai lapisan langit dan bumi itu adalah bukti kebenaran, tanda bagi orang yang beriman. Itu yang pertama. Ya, tahap pertama kita beriman. Tak nampak tapi kita tahu ada Ustaz ya. Pasal langit yang pelbagai petala tersebut bukan kita pernah pergi pun ya, tetapi kita tahu bahawa ianya wujud dengan ilmu. Itu syarat untuk beriman ini adalah dengan ilmu, walaupun ilmunya sedikit, tapi kita tahu bahawa ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya bahawa tak nampak Allah, tetapi tanda-tanda yang ada ini takkanlah orang biasa-biasa boleh cipta bumi. Ustaz kan, tengok pada bulan, tengok pada mushtari. Kalau kita belajar dalam sains, takkanlah orang daripada US ke, daripada Malaysia ke, daripada kampung kampung tengah ke, nak ciptakan matahari ataupun mushtari tersebut. Jadi kita tahu, boleh berfikir ini bukannya makhluk yang mampu berbuat demikian, ini adalah daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi khalqikum, pada kejadian kamu. Ini pada ayat yang keempat, pada kejadian kamu dan juga bertibarannya haiwan itu menjadi ayat, pelbagai lagi petanda bagi kaum yang kali ini bukan beriman semata-mata tapi yuqinun. Yuqinun ni dia naik lagi taraf, iaitu yang yakin. Dia ada beriman tapi tak yakin, ada beriman yang yakin. Dan biasanya bila cakap tentang yakin ini, dia ada kaitan dengan akhirat Ustaz. Dia tak kalkulate.
tak kluk-klak. Ya, kalau iman ni dia kadang-kadang ada juga kluk-klak tu kan. Itu sebabnya kalau dalam kisah surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim bertanya pada Allah dan kaifa tuhyil mauta kan. Allah tanya apa bukankah kamu ni tidak beriman kan? Awalan Jadi tu'min. awalan tu'min kan. Awalan tu'min. Awalan tu'min. Jadi Nabi Ibrahim kata bala. Ya, memang saya beriman tapi nak litatma'inna qalbi kan, untuk menenangkan hati. Jadi bila tenang hati itu dah capai tahap keyakinan, dan keyakinan ini ada kaitan dengan hari akhirat biasanya. Wabil akhiratihum yuqinun. Mengapa? Kerana akhirat ni bukan sekadar kita beriman percaya tetapi yakin. Kalau kita yakin ini tangan ataupun ada dinding dekat depan kita, kita takkan langgar, ya, takkan anak-anak kita nampak dinding rasa nak langgar, tak yakin, ya. Dia percaya satu, tapi kalau yakin itu dia akan mengelak daripada dinding tersebut. Maka ini ciri orang yang yakin pada hari akhirat, tahu bahawa ada syurga, ada neraka. Kalau syurga saya mesti usahakan betul-betul, neraka perlu saya doa jauhkan, waqina azaban nar. Jadi ini adalah tahap yang kedua tentang keimanan, ya. Satu, pasal kejadian kita, dan juga kepada pelbagai binatang ataupun haiwan yang bertebaran di bumi ini, kita tengok dan kita yakin, tak mungkin saya ni jadi kat sini sahaja, saya boleh sahaja dulu mati ustaz, ya, dihidupkan. Kalau saya dimatikan, saya boleh dihidupkan balik. Dia yakin kepada hari akhirat yang akan berlangsung suatu hari nanti, sehingga kan mengubah cara bertindak dan beramal dalam kehidupan. Ayat yang kelima kita nak baca sekali lagi, kali ini lagi tinggi lagi. Tadi beriman, dia percaya, kemudian dia yakin ini maksudnya dia tak main-main lagi, tetapi lebih tinggi daripada itu yang dinyatakan oleh Ibnu Kathir, iaitu yaqilun di hujung ayat 5 itu, ya. Allah menyatakan ayatul liqaumi yaqilun. Mengapa lebih tinggi? Kerana orang yang yakin satu ustaz, ya, tetapi orang yakin yang ada ilmu yang berakal, ya, menggunakan ilmu yang betul, maka orang ini akan menjadi lebih lagi kuat hujah dalam dia mengambil keimanan, keyakinan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal Allah dah jadikan macam-macam 6 perkara dalam ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ulang balik semula bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak ulang sekali lagi bacaan kita. Ini masa tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian gemakan suara, Safas, Betul Ustaz. lontarkan suara anda. Lontarkan suara. Kita nak baca ayat yang kelima, subhanallah. Ada 6 perkara dalam ayat ni. Sekejap lagi Safas akan kongsikan. Kita baca dulu sama-sama insya-Allah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang kelima, ya, bagaimana Allah menyatakan, ya, daripada ayat 3, 4, 5, ya, tentang 6 perkara Ustaz, ya. 6 tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kelima ini, waqtilafil laili wan nahar, tentang pertukaran malam dan siang, wama anzalallahu minas samaa'i mir rizqa, iaitu Allah menurunkan daripada langit itu
rizqa, iaitu ia merujuk kepada hujan. Sebenarnya daripada hujan itu macam-macam menjadi, misalnya tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan kehadiran cahaya, dan air itu membawa mineral yang akan menghidupkan, dan lebih daripada itu ialah dia boleh memberi minum kepada binatang dan juga manusia yang ada di atas muka bumi ini. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, iaitu menghidupkan yang mati, ya, menghidupkan selepas mati. Wa tasrifir riyah, iaitu peredaran tentang tasrif angin, ya, angin itu bertebaran. Itu semuanya adalah kebesaran-kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Ya, apa maksud yang berakal? Yaqilun ini daripada perkataan aqala, maksudnya igal. Kalau orang Arab pakai yang hitam, serban itu, serban itu jadi hitam itu namanya iqal. Iqal. Tapi kalau di Saudi itu dia panggil igal, ya, qaf jadi ga. Ya, apa peranannya untuk mengelakkan daripada serban itu jatuh? Betul. Ya, dalam kita menggunakan akal kita, peranannya adalah untuk mengelakkan kita daripada jatuh ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di dunia ini daripada jatuh ke dalam gaung masalah pelbagai kerana tidak menggunakan akal. Jadi bagi orang yang menggunakan akal ini, dia melihat pada perubahan langit dan bumi, dia melihat kepada hujan, dia melihat kepada angin, dia berfikir kalau tak ada angin ini, kalau angin ini tiup semuanya ke US, ya, durian dekat US dia ada. Ya, tak ada dekat Malaysia. Pasal apa? Pasal musangking punya yang jantan betina tu, bunga tu tak bertemu. Betul. Kan, asyik duduk dia jatuh gitu saja kan. Jadi dia berfikir menggunakan akal ini, oh, Allah berikan saya riyah, Allah juga boleh kawal saya suka Allah kawal angin sampaikan saya dapat makan musangking tadi, maka saya juga suka Allah mengatur diri saya dengan panduan daripada Al-Quran agar saya ini tidak terjatuh ke gaung keburukan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu afaka, berdusta. 30 kali disebut di dalam Al-Quran. Ini yang kita akan lihat pada selepas rehat nanti. Maksudnya pada ayat yang ke-7 tentang mereka yang masih lagi tidak beriman, tidak yakin dan tidak menggunakan akal sehingga kan sanggup berdusta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu antara petikan nasyid daripada abang-abang Rabbani, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatkan yang original dah. Masya-Allah. Jadi mengkisahkan Ustaz kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, 6 perkara yang Ustaz Fah cerita tadi. Betul. Kadang-kadang kita menyalahkan banjir, menyalahkan ribut, kan. Sebenarnya ada hikmah dan Ada hikmah, ya. Benda yang Allah Taala jadikan tu untuk kita berfikir. Betul. Maksudnya dia bila bercakap tadi tentang selalu merendah diri, maksudnya dengan melihat perkara ini, disebabkan kalau bercakap tadi tentang yuqinun tadi, yakin tentang kejadian kita dan juga kepada binatang dan haiwan yang bertibaran ini, kerana bukan rawak, Ustaz. Betul, segala kejadian kita ni tak ada pula tiba-tiba je kita punya DNA ni tiba-tiba betul dan jadi manusia, kan. Dia bukan tiba-tiba terjadi monyet, kan. Bukan. Itu semuanya diyakini, disusun oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yakinlah. Kalau orang tak yakin, guna pendapat Darwinism, Neo Darwinism contohnya, dia rasa macam ameba secara rawak tiba-tiba jadi manusia, daripada monyet jadi manusia. Itu cara berfikir tidak yakin. Dan bersyukur kita ada Al-Quran, kerana apa? Kalau tidak, saya ada kawan juga Ustaz ni, masa ketika ke luar negara, dia belajar biologi. Bila
dia tengok dalam buku teks ada tentang Darwinism, dia buy in, dia percaya konsep Darwinism walaupun dia Islam. Masya-Allah. Ya, pasal apa? Pasal dia rasakan macam logik. Padahal kalau fikir betul-betul, orang yang beriman, berkeyakinan dan mempunyai akal, tak logik kot. Ya, takkanlah semuanya secara rawak tiba-tiba jadi manusia, tiba-tiba jadi matahari, tiba-tiba cuba kita duduk senyap je kan, ataupun kita baling-baling kita punya masakan kita, daun apa-apalah daging apa sebagainya, tiba-tiba jadi bakso. Kan, kalau ada yang kemahiran buat begitu, sila buktikan. Okey, sebenarnya itu adalah mustahil. Betul. Kan, bakso dibuat dengan main baling-baling sahaja, apatah lagi kita bercakap tentang perkara yang lebih besar daripada bakso, iaitu bumi yang Allah ciptakan ini. Jadi bila tengok langit bumi siang dan malam berganti tu Ustaz kan, kalau kita di tepi pantai ke naik kapal ke kan, kalau kita tengok di situ perlahan-lahan, ia akan menyebabkan kita makin lagi menggunakan pemikiran kita minta Allah tolong jauhkan kami daripada tidak disusun oleh Allah yang menyusun langit dan bumi serta pergantian malam dan siang ini. InsyaAllah. Sebelum Ustaz Fas naik kapal, kita singgah jap tajwid. Okey, kalau tidak kita tegur Ustaznya belayar nanti. Belayar, insya-Allah. Jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak lihat ada satu kalimah yang kita kena jaga betul-betul huruf dia supaya jelas bunyi dia. Jom kita ikuti paparan yang telah kita sediakan, iaitu menjelaskan satu persatu huruf ain yang berbaris depan dengan huruf hamzah yang baris atas. Kalimah dia kat mana? Yang terletak pada ayat yang ke-8, permulaan ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi. Surahul Azim ila akhir ayat. Iaitulah kalimah yasma'u ayati. Baik, pertamanya kita kena kenal pasti tempat keluar dia, huruf ain dan huruf hamzah. Ain dekat mana keluar dia? Ain terletak dekat tengah, rongga kerongkongan kita ni di tengah. Ada dua huruf ain dan juga huruf ha. Yasma'u. Cuba ibu-ibu ayah tuan-tuan dan puan ikut. Yasma'u. 1 2 3. Yasma'u. Dia bunyi sini. Au 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 kat tengah ni. Adapun selepas kalimah yasma'u datang kalimah ayatin. Bertemu dengan hamzah. Hamzah dekat mana? Hamzah dekat bawah dia. Kan? Ni rongga ataupun hujung kerongkongan kita ni atau pangkal. Ada dua huruf hamzah dan juga ha. Aya a 1 2 3 tu. Yang tadi ain tengah au yasma'u kena bezakan. Sekali lagi. Yasma'u ayatin. Jadi kena hati-hati dekat situ supaya dia tak bunyi dua-dua yasma'u dua-dua kalimah ain ataupun dua-dua hamzah. Yasma'u dua-dua hamzah pula. Jadi kena jelaskan. Pertama yasma'u, lepas tu baru ayatin. Jadi ibu-ibu ayah sekalian dapat moga-moga dapat talaqi ataupun semak dengan guru huruf-huruf yang dekat-dekat macam ni dan akan tambah baik bacaan kita insya-Allah taala. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita membaca sebentar tadi huruf ain Ustaz ya. Ustaz dia ain dengan a tu dia alif itu dia boleh masuk-masuk begitu saja Ustaz kan, dan perlukan kepada fokuslah sebenarnya. Dia kalau tak fokus dalam membaca al-Quran ini dia mula gelabahlah. Dia kata asal bunyi je. Jangan asal bunyi ya. Dan lebih daripada itu ialah kalau kita tengok aktiviti yasma'u ini Allah. Memang kita kena dengar betul-betul. Barulah kita tak jadi orang yang sombong Ustaz. Dia pasal orang yang digelar sebagai afakin athim pada ayat yang ke-7 ini ya, selepas kita melihat ayat yang ke-6 Allah dah beritahu tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Semua 6 perkara tadi itu adalah disampaikan, dibacakan dengan kebenaran dan juga ada tujuan. Allah bagi tahu 6 perkara itu ada tujuan. Bukannya saja suruh tengok-tengok je kan, suruh cantik je atas kapal ke tepi laut tadi tu, bukan suruh tengok cantik-cantik begitu sahaja ataupun selfie, tetapi untuk kita sama-sama Allah kata apa? Fabi ayyi hadis ya. Perkataan mana lagi yang kamu nak percaya selepas Allah dan juga ayat-ayat yang 6 perkara yang dinyatakan sebentar tadi. Paling kurang Allah dan 6 perkara itu sebagai tanda kebesaran Allah yang perlu diimani, bukannya makin menebarkan perkataan
dusta dan lepas itu berbuat dosa pada ayat yang ketujuh. Ya, pasal kesan bila seseorang itu mengambil enteng Ustaz ya, tentang keimanan pada Allah, mulalah dia cakap Tuhan ini bermain-main saja buat dunia ini, ataupun Tuhan ni tidak berkuasa. Ya, kemudian dia rasakan bahawa dia boleh buat apa sahaja dalam dunia ini. Itu istilahnya athim, berbuat dosa yang secara berterusan. Apakah yang berlaku pada mereka? Mereka dengar ayat-ayat Allah yang dibacakan, dengar ayat-ayat Al-Quran, tetapi lepas tu dia yusiru. Maksudnya yusiru ni dia rasa aku punya pasal lah kan istilahnya, iaitu dia tetap dengan pendiriannya dan kemudian sombong, ya, seperti tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah ini untuk dia beriman. Jadi Allah kata sila ucapkan tahniah dengan azab yang sengsara. Jadi bila dah cakap tentang azab yang sengsara ini, inilah surah Al-Jathiyah bercakap tentang di akhirat nanti apakah yang akan berlaku pada orang-orang yang sombong bila sudah dinampakkan pelbagai tanda-tanda dan juga diingatkan dengan Al-Quran. Apa yang perlu kita faham lagi tentang perkara ini? Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 kita baca agar kita benar-benar dapat berinteraksi dengan kebesaran Allah dan tidak sombong dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulakan bacaan yang ke-9, ayat ke-9, lupa tadi nak beritahu sikitlah pada permulaan tadi kita jumpa Hamim tu, ulang kaji sikit. Yeah. Cara baca tu. Cara baca. Mad lazim harfi mukhaffaf, ringan, ha 2 harakat, mad asli harfi 2 harakat, mim 6 harakat. Jadi bacaan dia macam kita baca tadilah, Hamim 6 harakat. Jadi nanti boleh ulanglah sekali lagi. Ulang kaji. Pastikan ulang kaji dan terus beri fokus Ustaz ya. Walaupun dah banyak kali dengar Quran dah khatam lah katakan, tak payah dengar lagi lah. Saya buat bising pun tak apa. No, masih lagi kita kena ingat ini adalah ayat Al-Quran, bukannya perkataan manusia biasa. Betul. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Jom kita sambung bacaan ayat 9 hingga 13 dengan murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من
فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 9 hingga 13. Terima kasih Ustaz ya sebentar tadi, dan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus memberi fokus kepada ayat Al-Quran ini, kerana dalam ayat yang ke-9 Allah menyatakan wa idza alima, ya, pada ayat yang ke-9 wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Ustaz ya, apabila mereka itu mengetahui daripada ayat-ayat Quran ini walaupun sedikit, mereka ini mengambil sebagai huzwa. Huzwa ini sebagai perkara yang dimudah-mudahkan, yang diejek-ejek. Dia rasa macam tak penting. Dia rasa kita teruskan sahaja apa yang saya nak teruskan. Malah mereka merasakan dia buat muka-muka macam tu saja Ustaz ya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, apabila tuan-tuan berada dalam program My Quran Time ini, kalau katakan tuan-tuan mendengar Al-Quran dipasangkan yang di kedai, ataupun adik-adik yang belajar, kalau ada Quran, maka pada waktu itu kita jangan bising dan jangan pula kita buat kerja lain. Kerana apa? Kerana itu dianggap sebagai huzwa. So huzwa ini maksudnya mengejek ataupun memandang rendah kepada perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika lahum azabun muhin, iaitu bagi mereka itu adalah azab yang hina. Mengapa hina? Dia lebih kurang macam mak cakap, dia anak buat gitu je. Kan? Itu anak ini dia kan. Jadi itu anak yang kurang diajar selama ini. Jadi itu baru anak kalau mak bercakap, apatah lagi bila Allah bercakap ataupun perkataan Allah dibacakan. Itu sebabnya di hujung itu azabun muhin, kerana dengan dia mengejek-ngejek, memandang rendah kepada ayat itu, dia rasakan bahawa aku dah tahu kot kan, ataupun tak penting kot, maka itu membawa kepada hatinya itu akan sentiasa ditutup daripada hidayah, walaupun kita ini sudah pun agama Islam. Ini perkara perlu diberi perhatian, pasal kalau di sini kita mengejek-ngejek Ustaz ya, khawatir nanti di akhirat nanti al-jathiyah itu adalah orang yang berlutut di hadapan Allah SWT dan diejek ya, akan dihina oleh Allah. Kerana apa? Kerana tidak memandang berat kepada perkataan daripada Allah. Min waraihim jahannam, ya, iaitu di belakang mereka itu ada neraka jahannam. Wala yughni, tak bermanfaat pun apa yang mereka usahakan, pangkat, duit, rumah, apa-apa sahajalah, semuanya walaupun sedikit tidak berkesan. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, kawan-kawan dia ataupun dia punya sekutu-sekutunya Ustaz ya, geng-geng dia, follower dia, semuanya itu tidak akan menjadi penolong. Dan walahum azabun azim. Kalau tadi azab yang hina, di sini azab yang besar. Ya. Mengapa Allah ulang banyak kali ini? Dia macam mak beritahu pada anak kan, jangan main tepi longkang kan. Lepas tu jangan main tepi longkang. Dia kena kuat sikit suara pasal tak faham. Dan orang yang tak faham ini kena ulang banyak kali, ya. Untuk apa? Allah beritahu hadza huda. Subhanallah ya. Allah nak bagi hidayah, bukan Allah benci ya tuan-tuan. Kalau ada ustaz ke siapa-siapa tegur ke, kawan kita tegur tu, itu bukan kerana benci, tetapi kerana sayang, kerana nak pastikan kita dapat hidayah. Ada hidayah, cikgu kata tolong beri perhatian, kan. Ada yang kata yang sana tu kan, beri perhatian sikit. Itu maksudnya cikgu yang betul-betul nakkan hidayah itu sampai, hidayah al-bayan. Tetapi sudah tentunya taufik daripada Allah lah yang menentukan segala-galanya. Allah menyatakan pada ayat 11 itu walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabum mirrijzin alim. Ada satu lagi Allah beri satu ancaman, iaitu siapa yang kufur pada ayat-ayat Allah, azab yang
rijzin alim. Rijzin ni maksudnya ialah dia siksaan dalam bentuk sakit yang melampau, Ustaz. Ya. Jadi kalau katakanlah saya hari itu sakit kaki contohnya kan, ataupun covid contohnya, kita pun dah rasa ya Allah tolonglah ya Allah kan. Tetapi salah satu tanda bahawa kita tidak mahu diseksa, disakiti di akhirat nanti terutamanya ialah bila dapat hidayah, kita betul-betul hargai. Bila kita ada Al-Quran dibaca Ustaz, maksudnya kita kata ya Allah saya ini tak faham sangat, tapi ya Allah saya akan hormat kerana ini perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-12 sekali lagi Allah membawakan bukti daripada alam. Kita baca sekali lagi untuk sama-sama kita simak, terutama tuan-tuan yang pernah naik kapal ataupun akan naik kapal. Ayat 12. Subhanallah. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Jadi nanti kita naik kapal baca ayat ni. Oh, kena Ustaz? Pasti ya? Kena pasti. Baik. Baru kita dapat kaitkan apa kaitan kapal dengan orang yang berlutut di hadapan Allah. Allah. Itu yang mengerikan kan? Kita baca dahulu. Baik, terima kasih Hafizul Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kita baca ayat yang ke-12. Ayat ke-12 kita baca sama. Jom kita gemakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, Allah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar kamu dapat mencari sebahagian daripada kurniaannya, dan agar kamu bersyukur. Dalam surah sebelum ini kita bincang tentang kenderaan diciptakan saatnya kita naik kereta, naik kapal terbang sebagainya untuk memastikan yang kita tengok setiap kali kita tengok kapal terbang ya, sebenarnya untuk kita memuji Allah dengan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebenarnya setiap kenderaan itu nak menunjukkan sila puji Allah. Ya, bukannya kenderaan itu yang tercipta dahulu. Pujian itu 1400 tahun yang lepas telah turun untuk disampaikan pada semua pencipta kereta, pembeli kereta, naik kapal terbang selalu memuji Allah ketika dapat kereta baru, kereta lama, kapal terbang baru naik ustaznya, semuanya peluang untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep bagaimana banyak pengangkutan-pengangkutan yang ada untuk kita makin banyak memuji Allah. Kalau di dalam ayat yang ke-12 ini Allah menundukkan laut, kita dapat lauk, kita dapat ikan, kita dapat mutiara, macam-macam petroleum di bawah sana, dan juga untuk kapal ya, kapal dapat berlayar, dan juga untuk kita mencari kurniaan Allah agar kita bersyukur. Rupanya laut ini ustaz ya, kapal yang ada itu untuk kita makin bersyukur. Kerana apa? Kerana boleh sahaja laut itu ikannya tak keluar-keluar ya, kita naik kapal tak bergerak-gerak, boleh sahaja, tetapi dengan semua nikmat itu agar kita makin bersyukur. Sebagaimana juga dalam ayat yang ke-13 kita berfikir ya, syukur dan fikir ini adalah dua perkara yang penting bagi orang yang tidak mahu berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak bersyukur ataupun dia malas nak fikir. Saya buat jelah apa yang saya nak buat, ikut hati saya, nanti khawatir di hadapan Allah nanti Allah kata mengapa kamu tidak gunakan kemahiran berfikir yang ada. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah gunakan akal fikiran yang diberikan kepada sesuatu yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai solusi dalam kehidupan kerana ia petunjuk kepada kebenaran. Yang ketiga, sentiasa bersyukur anugerah yang diberikan oleh Allah dan renungkan dalam-dalam agar kita tidak menjadi orang yang kufur, berlutut di hadapan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah mertua kami ya Rahman. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah akal fikiran kami akal fikiran yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Akal yang menjadikan Al-Quran teman hidup mati kami ya Allah. Sahabat kami ketika kami hidup, mudah-mudahan terus menjadi sahabat kami ketika di syurgamu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa tunduk bersyukur di atas banyaknya nikmat kurniaanmu ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita, Amin. amal kita, dan tuan-tuan jangan lupa untuk terus sama-sama kita bersama dengan tabung gerakan Al-Quran sebagai kesungguhan kita untuk menaikkan, memartabatkan Al-Quran, dan kita ingin melebarkan isi daripada apa yang tuan-tuan faham ini kepada anak-anak kita dalam bentuk pelbagai nota, dalam bentuk ceramah. Teruskan disebarkan kerana kita yakin bahawa dengan Al-Quran inilah kita insya-Allah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya daripada surah Al-Jathiyah untuk kita memahami bagaimana lagi panduan agar kita jangan sampai berlutut dihina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.